Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat dan dalam rahmat Allah sentiasa. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, bahagian akidah. Kita tajuk beriman kepada malaikat. Okey, kita tengok kat sini hasil pembelajaran apa yang murid akan dapat dalam tajuk ni. Yang pertama, menyatakan pengertian beriman kepada malaikat. Yang kedua, menyatakan hukum beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menyebut nama 10 malaikat dan tugasnya. Menghafaz, yang keempat, menghafaz dalil nakli kewujudan malaikat. Dan yang kelima, menyatakan sifat malaikat. Okey, semua ni kamu akan dapat dalam tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu beriman kepada malaikat. Okey, mula-mula kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan malaikat. Pengertian beriman kepada malaikat. Okey, beriman kepada malaikat ialah rukun iman yang kedua. Merupakan rukun iman ya. Yang kedua, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Okey, hukum beriman dengan kewujudan malaikat adalah wajib. Wajib kita beriman bahawa malaikat itu wujud, adanya malaikat. Macam kita belajar minggu lepas berkenaan dengan sam'iyat. Sam'iyat ialah perkara yang kita boleh dengar dan boleh tahu daripada Al-Quran dan hadis, tapi kita tak boleh lihat. Malaikat adalah salah satu perkara sam'iyat yang wajib kita percaya. Okay, seterusnya, iaitu wajib kita percaya dengan yakin tentang kewujudan malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa sifat, tugas dan kelebihan tertentu. Okay, nanti kita tengok apa dia sifat, tugas dan kelebihan para malaikat. Okay, seterusnya, bilangan malaikat begitu ramai. Ramai sebenarnya malaikat ni. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Malaikat berada di alam ghaib yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kita boleh tahu, kita boleh dengar daripada Al-Quran dan hadis. Okay, sebagai umat Islam, kita wajib mengenal 10 nama malaikat dan tugasnya. Jadi 10 sahaja nama yang kita wajib kenal. Kita wajib kenal malaikat dan tugasnya. Okay, kita tengok nama 10 malaikat. Okay, pertama, malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikail. Ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Kelima, malaikat Munkar. Keenam, malaikat Nakir. 7, malaikat Raqib. 8, malaikat Atid. 9, malaikat Malik. Dan 10, malaikat Ridwan. Ini dia 10 malaikat yang wajib kita kenal, wajib kita tahu. Okay, kita tengok penghayatan. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menciptakan sesuatu dengan tanpa pertolongan sesiapa pun. Sesungguhnya Allah ni maha berkuasa untuk lakukan apa sahaja. Okay, cukup Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jadi, maka akan terjadi. Namun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para malaikat adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa Allah tu maha berkuasa. Menunjukkan Allah ni
kemuliaan Allah. Apabila wujudnya malaikat, terciptanya malaikat ni menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita tengok malaikat dan tugas-tugasnya kepada Allah. Okey, yang pertama malaikat Jibril. Okey, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Menyampaikan wahyu. Wahyu adalah kalam Allah, kata-kata Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Tentang wahyu ni ialah tentang larangan dan suruhan-suruhan Allah. Okey, seterusnya Mikail membawa rezeki dan nikmat kepada manusia. Rezeki yang kita terima hari ini ialah yang disampaikan oleh malaikat Mikail. Rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui malaikat Mikail. Kisahnya Israfil meniup sangkakala. Okey, apa dia sangkakala ni? Sangkakala ialah tiupan berlakunya hari kiamat. Okey, mengikut pendapat, ada banyak pendapat tentang sangkakala ni, tapi pendapat yang kuat, sangkakala ditiup sebanyak dua kali. Tiupan pertama, sangkakala dunia ni semua akan hancur, akan musnah dan semua manusia akan mati. Semua manusia, semua makhluk lah, semua makhluk yang hidup akan mati. Kemudian apabila ditiup sangkakala yang kedua, maka semua yang hidup, manusia yang mati akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Itu masuk sangkakala. Jadi tugas malaikat Israfil ni meniup sangkakala. Okay, seterusnya Israel mencabut nyawa sekalian makhluk. Ini malaikat yang kita geruni. Malaikat ni lah yang akan mencabut nyawa kita dan segala makhluk yang hidup. Okay, seterusnya Munkar dan Nakir menyoal soalan dalam kubur. Munkar dan Nakir ni tugasnya menyoal soalan dalam kubur. Okey, seterusnya Raqib mencatat amalan kebaikan. Raqib mencatat amalan kebaikan dan Atid mencatat amalan kejahatan. Jadi kita kena tahulah malaikat Raqib dan Atid ni sentiasa bersama kita untuk melihat apa yang kita lakukan. Apa sahaja yang kita lakukan, apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita cakap, apa sahaja yang kita dengar, semua yang akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kalau amalan tu baik, maka malaikat Raqib akan catat. Kalau amalan tu jahat, maka malaikat Atid yang akan catat. Kita kena sedarlah setiap masa, setiap ketika ada je malaikat ni yang mencatat apa yang kita buat. Okay, seterusnya malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Okey. Seterusnya kita tengok tugas para malaikat. Ini sama juga, cuma dia terangkan lagi berserta dengan gambar. Menurunkan wahyu. Itu malaikat Jibril. Wahyu ni ialah Al-Quran lah. Al-Quran. Okay, kemudian menurunkan rezeki, iaitu malaikat Mikail. Rezeki macam-macam bentuk rezeki lah. Rezeki kesihatan, rezeki makanan, macam-macam. Semuanya diturunkan oleh malaikat Mikail. Okay, seterusnya kematian malaikat Israel. Okey, hari kiamat malaikat Israfil. Itu tugasnya tadi saya dah sebut, itu meniup sangkakala. Okay, kemudian syurga ialah malaikat
Ridwan, neraka malaikat Malik, pahala dosa iaitu malaikat Raqib dan Atid, alam kubur iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Okay, seterusnya kita tengok sifat malaikat. Kita tengok sifat malaikat adakah dia sama dengan manusia ataupun tidak. Okay, yang pertama, malaikat dicipta daripada cahaya. Malaikat dicipta daripada cahaya. Manusia dicipta daripada tanah. Jin dicipta daripada api. Jin dan syaitan dicipta daripada api. Jadi malaikat dicipta daripada cahaya. Tidak mempunyai nafsu. Ni berlainan dengan manusia. Manusia ada nafsu tapi malaikat tak ada nafsu. Ada nafsu, ada kehendak. Okey. Khususnya sentiasa taat dan sedikit pun tidak pernah ingkar dalam menjalankan perintah Allah. Sentiasa taat dan tak pernah ingkar dengan perintah Allah. Memang kejadian malaikat ni Allah cipta macam ni. Mencipta sentiasa taat. Tapi berbeza dengan manusia. Manusia ni kadang-kadang taat, kadang-kadang ingkar dengan perintah Allah. Dikurniakan oleh Allah kekuatan. Seterusnya, tidak berjantina. Malaikat ni tak ada lelaki atau perempuan macam kita. Dia tak ada jantina. Seterusnya, tidak makan dan tidak minum. Malaikat tak makan, tak minum macam kita. Jadi dia tak adalah rasa lapar ke, dahaga ke. Sebab Allah dah cipta dia memang macam tu. Tak perlu makan, tak perlu minum. Begitu juga tidak tidur dan rehat. Dia sentiasa menjalankan tugasnya. Apa yang Allah perintahkan, dia taat dengan perintah Allah. Okey. Jadi dia tidak ada rehat baginya. Okey, seterusnya tidak beranak pinak. Tidak beranak pinak. Macam makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Macam manusia, jin. Itu beranak pinak. Tidak berbapa dan beribu. Tak ada bapa, tak ada ibu. Seterusnya maksum. Maksum apa dia? Kita tengok info kat sebelah tu. Maksum ialah terpelihara dari kejahatan nafsu yang boleh menyebabkan dosa. Jadi malaikat ni maksum. Tak ada dosa. Allah pelihara dia daripada dosa. Kemudian malaikat berada di alam ghaib. Alam yang kita tidak nampak dengan mata kasar kita. Okey, seterusnya kita tengok dalil nakli. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Okey, maksudnya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa wajib kita beriman kepada malaikat. Wajib kita beriman kepada malaikat. Dalam ayat ni dia menyebut tentang Rasulullah beriman. Apabila Rasulullah beriman, maka kita wajib sebagai pengikutnya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib ikut. Jadi Rasulullah beriman, maka kita pun wajib beriman. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard
liyusalluna ala muallimin nasal khair. Maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan juga para penghuni langit dan bumi memberi rahmat, iaitu mendoakan ke atas orang yang mengajar orang lain dengan kebaikan. Jadi dalil ini juga menunjukkan bahawa malaikat dan juga penghuni langit dan bumi dia memberi rahmat, itu mendoakan ke atas orang yang mengajar orang lain dengan kebaikan. Okey, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan kerana redha, iaitu suka, gembira dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan tadi. Ini menunjukkan bahawa malaikat memberi rahmat kepada orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Termasuklah kita semua dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada orang yang macam ni, orang yang menuntut ilmu. Okey, seterusnya dalil akli. Okey, tadi dalil nakli. Dalil nakli adalah bukti yang menunjukkan bahawa kita wajib beriman kepada malaikat. Bukti yang menunjukkan bahawa wujudnya malaikat, itu dalil daripada Al-Quran dan hadis, kita panggil dalil nakli. Okay, sekarang kita tengok dalil akli. Apa dia dalil akli? Dalil akli ialah dalil bukti daripada akal fikiran kita. Macam mana akal kita berfikir bahawa wujudnya malaikat. Okay, kita tengok yang pertama. Berlakunya bencana alam seperti gempa bumi, ribut taufan adalah dalil wujudnya malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, iaitu malaikat Israfil ketika hari kiamat. Apabila berlakunya bencana alam, gempa bumi, ribut taufan, ini merupakan bukti yang menunjukkan bahawa malaikat itu ditugaskan meniup sangkakala. Itu malaikat Israfil. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Nikmat rezeki yang dirasai oleh manusia menunjukkan wujudnya malaikat yang ditugaskan menurunkan rezeki, iaitu malaikat Mikail. Rezeki nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita di dunia ni, menunjukkan bahawa rezeki itu adalah yang disampaikan oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail lah yang bertugas menurunkan rezeki yang kita nikmati sekarang ni. Itu malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Okey, kemudian kita tengok berlakunya kematian terhadap manusia menunjukkan wujudnya malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawa, iaitu malaikat Israel. Kita tengok setiap hari ada kematian. Okey, jadi berlakunya kematian menunjukkan wujudnya malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Okey, kita tengok lagi. Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan bahasa yang indah dibaca oleh umat Islam menunjukkan wujudnya malaikat yang menurunkan wahyu, iaitu malaikat Jibril. Al-Quran yang kita belajar, yang kita baca, itu menunjukkan kalam Allah, kata-kata Allah yang bahasanya sangat indah. Ini diturunkan oleh malaikat
malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menurunkan wahyu. Okey, jadi ini adalah antara dalil ataupun bukti akal, kita panggil dalil akli, bukti daripada akal fikiran kita tentang wujudnya malaikat. Okay, seterusnya kita tengok kesan beriman kepada malaikat. Apa kesannya kalau kita ni beriman dengan malaikat? Okey, apa yang kita dapat? Yang pertama, iman dan takwa, iaitu takut kepada Allah semakin bertambah. Bila kita fikir adanya malaikat, maka malaikat yang mencatat amalan baik, amalan buruk kita, maka keimanan kita semakin bertambah, ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Kemudian mengetahui kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan malaikat. Di sini menunjukkan bahawa Allah ni maha kuasa, Allah ni maha bijaksana. Pelbagai makhluk yang Allah ciptakan termasuklah malaikat. Okay, seterusnya, menjadi benteng supaya tidak melakukan maksiat. Okay, apabila kita fikir adanya malaikat yang bertugas mencatat amalan baik, amalan jahat setiap masa, setiap ketika, okay, insya-Allah apabila kita beriman dengan malaikat, perkara tersebut boleh jadikan benteng kepada kita untuk menghalang diri kita daripada melakukan maksiat. Okay, seterusnya, sabar, tenang dan damai. Apa sahaja yang berlaku kepada diri kita, semuanya adalah ketentuan Allah. Allah telah tentukan dengan adanya sifat percaya kepada wujudnya malaikat, maka akan wujud sifat sabar, tenang dan damai dalam diri kita. Okay, seterusnya, okay, kat sini kita tengok ada gambar ya. Lihat dan fahami. Okay, majlis ilmu. Yang pertama gambar majlis ilmu. Yang kedua, ni orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Okey, seterusnya majlis tadarus. Okay, baca Al-Quran beramai-ramai. Kemudian malam hari raya Aidilfitri. Okey. Jadi kat sini menunjukkan bahawa majlis dan suasana yang baik akan dihadiri oleh para malaikat. Jadi ini menunjukkan gambar-gambar majlis ilmu. Semua majlis ni dihadiri oleh para malaikat, yang mana malaikat menurunkan rahmat kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Okey, saya rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Okey, semoga anak-anak semua dapat faham dengan baik. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.